Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 5 pemain bola sepak terbaik yang bersara pada tahun 2023. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak tengok 5 pemain bola sepak terbaik yang telah pun bersara pada tahun ni. So kita tak mau cakap banyak, kita tengok nombor 5 siapa dia. Nombor 5 antara pemain terbaik yang dah bersara adalah Emmanuel Adebayor. Emmanuel Adebayor aku boleh kata antara striker kebangsaan Togo yang paling berjaya dalam karier dia. Dia pernah main dekat pasukan macam Arsenal, pasukan macam Manchester City, dekat pasukan Spurs dan juga pasukan Real Madrid. Dan aku boleh kata karier yang paling berjaya dia dekat peringkat kelab adalah dekat Arsenal lah. Dengan dia ni telah berjaya menjadikan 62 gol dan juga 19 assist daripada hanya 142 game. Namun walaupun pencapaian terbaik dia dekat Arsenal, tapi dia ni bukanlah pemain favourite untuk fan-fan Arsenal. Sebab apa? Sebab dia telah melakukan satu selebrasi kontroversi bersama pasukan Manchester City waktu dia lawan dengan pasukan Arsenal. Sebab waktu tu dia baru je pindah daripada pasukan Arsenal 2 bulan dekat Man City. Lepas tu dalam perlawanan antara Man City dan juga Arsenal dia skor pula. Lepas tu dia celebrate, memang celebrate macam orang gila amat. Dia juga pernah dilonkan dekat pasukan Real Madrid tau, kalau hampa nak tahu. Dan boleh kata not bad juga pencapaian dia dekat situ. Berjaya skor 8 gol daripada 22 game kat situ. Tapi kalau nak tahu kan, Adebayor ni dia memiliki satu kisah silam yang boleh kata sedih jugalah, iaitu adik dia ni selalu tipu dia. Pernah sekali adik dia curi rantai dia bernilai 25,000 pound. Rantai tu boleh kata tak apa lagi lah, sebab rantai tu nilai 25,000 pound tu memanglah mahal. Tapi untuk seorang pemain bola sepak, boleh kata biasa je lah nilai tu. Tapi adik Adebayor pun pernah curi juga jersey sign Zinedine Zidane yang ada dekat Adebayor tau. Hamil lah jersey Zidane, adik dia curi. Kalau aku mengamuk Dan banyak lagi lah adik dia buat kat dia. Dan boleh kata Adebayor ni selepas dia menjadi pemain bola sepak, dia memang bertanggungjawab untuk tanggung family dia lah. Sebab dia boleh kata antara yang paling berjaya lah dalam family dia. Dan karier Adebayor ni start mengalami kejatuhan lah selepas tinggalkan pasukan Spurs. Dekat pasukan Spurs pun karier dia dah slow-slow dah. Tapi lepas tinggalkan pasukan Spurs lah, dia berpindah dekat pasukan Crystal Palace. Lepas tu main dekat beberapa klub dekat Liga Turki. Dan klub terakhir dia ialah pasukan AC Semasi. Dan kalau hampa nak tahu, Adebayor adalah top scorer all time untuk pasukan negara Togo, iaitu dia telah berjaya skor 26 gol daripada hanya 65 penampilan. Dan akhirnya pada usia 39 tahun, Adebayor telah mengumumkan persaraan dia pada tahun ni, iaitu pada bulan Mac 2023. Selamat bersara Adebayor. Dah sembang pasal Adebayor dah, kita masuk nombor 4 pula. Nombor 4 adalah Gerard Piqué daripada Barcelona. Piqué adalah legend Barcelona. Walaupun usia dia dah boleh kata tak muda lah, 36 tahun, namun persaraan dia boleh kata mengejutkan ramai fan bola sepak juga. Sebab persaraan ni boleh kata macam tiba-tiba. Banyak sebenarnya faktor Piqué bersara daripada Barcelona. Ada yang kata dia nak main dekat Kings League, iaitu tournament yang dia buat sendiri. Tapi sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan Piqué ni bersara. Antara dia adalah disebabkan kekurangan performa dia pada musim ni. Musim ni dia just dapat main 10 kali je dengan Barca. Dan yang kedua adalah disebabkan faktor gaji. Barcelona macam hantar lah kan, mereka ni ada masalah kewangan. Dan Piqué adalah antara penerima gaji paling tinggi dekat Barca. Dan salah satu momen yang paling diingati pada musim ni, tapi bukan momen yang baik lah, momen yang buruk, adalah performa dia ketika lawan dengan Inter Milan. Ingat tak performa dia angkat tangan tu? Dia angkat tangan ingat offside tu, lalah kali kena gol. Namun kita tak dapat nafikan, pemenang World Cup 2010 ni adalah antara pertahanan terbaik yang Barcelona pernah ada. Pernah membentuk gandingan sangat special dengan colours Puyo dekat Barca. Dan pernah membentuk gandingan yang sangat mematikan dekat Spanyol bersama Sergio Ramos. Dan kalau hampa nak tahu, Piqué juga pernah menjadi pemain Manchester United. Dia pindah daripada Akademi Barca ke Manchester United sebelum dia ni balik ke Barca balik. Sepanjang karier profesional dia dah main sebanyak 667 penampilan dan telah berjaya skor 58 gol sepanjang permainan dia. Dan kalau hampa nak tahu, Piqué ni pernah skor tahu lawan Malaysia. Waktu tu friendly Malaysia lawan dengan Barca, dan Piqué adalah salah satu penjaring dalam perlawanan tu. Macam aku kata tadi, banyak faktor lah Piqué bersara, tapi antara faktor utama dia adalah Piqué nak fokuskan dekat tournament Kings League. Tournament Kings League ni aku tak tahu sangat lah, so tak berani nak cerita panjang-panjang. Dan akhirnya waktu pertengahan musim pada 1 Januari 2023, Piqué ni telah mengumumkan persaraan pada usia 36 tahun. Kita tengok nombor 3 pula. Nombor 3 adalah Mesut Ozil. Ozil adalah pemain sangat-sangat unik dan juga sangat berbakat. Vision yang dia ada tak ada dekat semua playmaker. Walaupun ramai orang boleh jadi playmaker,
tapi tak ramai boleh jadi playmaker macam Ozil. Bahkan dekat Madrid, Ozil just perlukan 105 game sahaja untuk rekodkan 54 assist tau. Average setiap musim dalam La Liga, dia buat 15 assist untuk pasukan Real Madrid. Ni average lah. 2 musim pertama dia dekat Real Madrid, dia buat 19 assist. Dibeli daripada Werder Bremen selepas performa cukup baik dekat World Cup 2010. Masuk Ozil ni tak ambil masa yang lama untuk jadi pemain kunci untuk pasukan Real Madrid. Lagi-lagi Mourinho memang suka pakai dia waktu dia dekat Real Madrid. Dan Ozil ni juga antara pemain terbaik yang memiliki persefahaman yang cukup tinggi dengan Cristiano Ronaldo. Dan waktu Ozil tinggalkan Real Madrid, antara pemain paling sedih bila Ozil tinggalkan pasukan Real Madrid adalah Cristiano Ronaldo. Sebab tengoklah Ozil dengan CR, kesefahaman dia pun memang cukup baik. Ozil tahu CR ada kat mana, Ozil tahu CR nak lari kat mana, dan CR pun tahu bila Ozil nak pass. Tapi waktu Ozil dekat pasukan Real Madrid ni boleh kata singkat je, dan akhirnya dia ni dijual ke pasukan Arsenal. Antara faktor dia ni nak tinggalkan pasukan Real Madrid waktu tu adalah kedatangan Gareth Bale lah. Kedatangan Gareth Bale ke pasukan Real Madrid, kedatangan Isco sekali. Lepas tu waktu tu Ozil tanya dekat Ancelotti, season ni confirm tak aku dapat main first E? Lepas tu Ancelotti kata tak confirm lagi. So bila dapat pernyataan macam tu, Ozil pun memilih untuk berpindah. Dan dia ni berpindah ke Arsenal waktu tu. Dan walaupun aku rasa dekat Arsenal dia ni menjadi antara pemain yang unbelievable, tapi sayang dia ni selalu dikritik dan juga dihentam oleh media England, walaupun selalu di backup oleh Arsene Wenger. Dia selalu kena hentam disebabkan work rate dia yang rendah. Tapi media England ni macam biasalah kan, mereka ni tak tengok apa permainan Ozil sebelum ni. Ozil cara dia main memang macam tu. Dia ni adalah sejenis pemain yang akan baca game, dan work rate dia memang kita tak dapat nafikan agak rendah. Tapi bila pasukan Arsenal nak beli seorang pemain yang macam tu, so mereka kena terima je lah cara dia main macam tu. Tapi masalah dia, Arsenal terima, hak yang tak terima tu pandit-pandit dekat England. Dah memang member cara dia main macam tu, nak buat macam mana? Salah satu momen terbaik Ozil dalam karier dia adalah semestinya lah menang World Cup pada tahun 2014. Iaitu waktu tu mereka kalahkan Argentina dekat final, mereka trash Brazil dekat semifinal 7-1. Namun satu fun fact kalau hampa nak tahu, Mesut Ozil sepanjang karier dia just menang title Liga sekali je tau. Mana taknya main dekat Arsenal mana nak menang Liga. Tak lawak, jangan marah fan-fan Arsenal kita melawak. Tapi betul lah dia tak menang Liga lah kat Arsenal. Dan kedatangan Arteta dekat pasukan Arsenal boleh kata lah untuk kira Ozil. Sebab apa? Sebab Arteta ni sukakan pemain yang ada work yang tinggi. So Ozil ni bukanlah type pemain yang disukai oleh Arteta. Dan Ozil pun berpindah lah dekat kelab macam Fenerbahce, lepas tu dekat pasukan Istanbul. Dan lala kali pada Mac 2023, Ozil ni telah mengumumkan persaraan dia dekat laman Twitter dia. So tu lah what a career untuk Mesut Ozil, dan selamat bersara Mesut Ozil. Dan Mesut Ozil juga adalah antara pemain bola sepak yang berani untuk menyuarakan pandangan-pandangan yang ramai pemain bola sepak takut untuk suarakan pandangan. Tadi sebabkan Ozil bersara adalah disebabkan kedatangan Gareth Bale dekat Real Madrid. So nombor 2 kita sembang pasal Gareth Bale pula. Gareth Bale adalah pemain British yang paling berjaya dekat pasukan Real Madrid. Dengan title 5 kali juara UCL bersama pasukan Real Madrid, dan dia juga adalah generasi terakhir Spurs yang berjaya merasai menjuarai trofi, iaitu mereka berjaya menjuarai League Cup pada musim 2007-2008. Dia mulakan karier dekat Southampton, lepas tu berpindah ke pasukan Spurs dan bermain sebagai seorang left back. Tapi disebabkan kehebatan dia daripada segi dribbling dan juga shooting dia yang derah, buatkan Spurs tukar dia sebagai seorang winger. Dan lepas tu hampa tahulah, the rest is history. Lepas dia main dekat winger tu memang betul-betul perform, dapat jadi pemain terbaik dekat England. Lepas tu berpindah ke pasukan Real Madrid, membentuk gandingan sangat-sangat serasi dengan lagi 2 legenda pasukan Real Madrid, iaitu Benzema dan juga Ronaldo. Macam aku tak percaya CR, Bale, Benzema seorang pun dah tak ada dekat Madrid. Waktu Bale dekat Real Madrid ni boleh kata memang prime La Liga lah. Real Madrid dengan trio BBC mereka, Bale, Benzema dengan CR, Barcelona dengan trio MSN mereka, Messi, Suarez dengan Neymar. Waktu ni kalau El Clasico memang rancak gila tengok dua tim ni main. Untuk negara Wales pula, Bale berjaya memimpin pasukan Wales untuk layak ke Piala Dunia pada tahun 2022. Kalau hampa nak tahu, kali terakhir pasukan Wales layak ke Piala Dunia adalah pada tahun 1958. Dan ni adalah satu kejayaan besar untuk pasukan Wales dan juga Gareth Bale sendiri. Namun aku rasa penampilan individu terbaik daripada Gareth Bale untuk pasukan Wales adalah pada Euro 2016. Waktu tu hebatnya pasukan Wales, mereka ni dapat layak sampai ke semi final tau. Mereka ni just kalah dengan juara waktu tu je, pasukan Portugal. Salah satu momen yang paling diingati untuk Gareth Bale adalah waktu dia score free kick waktu lawan England. Walaupun dalam game tu dia kalah 2-1, tapi gol free kick Gareth Bale tu memang cukup cantik. Selepas beberapa isu dekat Real Madrid, waktu tu tak silap aku, waktu tu Zidane dia ada masalah dengan Perez. Dia nak kekalkan CR, dia nak jual Bale. Tapi Perez buat sebaliknya, Perez jual CR, Perez staykan Bale. So itulah antara sebab Zidane mogok kot tak mau mainkan Gareth Bale. Dan selepas lama tak dapat main pun jarang-jarang je. Lepas tu Ancelotti main, Bale pun dah tak macam dulu dah. Jarang dapat main, Bale ni pun berpindahlah ke pasukan LAFC.
Bila berpindah ke LAFC, Gareth Bale ni sempatlah main 14 game dekat situ dan skor 3 gol. Dan akhirnya Gareth Bale ni umumkan persaraan pada 9 Januari pada tahun 2023. Waktu ni ramai yang kata dia ni bersara disebabkan dia ni nak main golf. Sebab apa? Sebab Bale ni memang dia ada satu minat lah, iaitu dia minat main golf. Waktu main dekat pasukan Real Madrid pun banyak tak dapat main. So apa dia buat? Dia banyak main golf lah dekat situ. Tapi itulah kan, biar pilih dia nak ligan cita-cita dia. Dekat bola sepak pun dia dah boleh kata sukses dah. Dah menang semua trofi yang dia patut menang. Dan antara pemain terbaik yang pernah aku saksikan waktu dia tengah peak. So itulah, selamat bersara Gareth Bale. Rindu mat nak tengok Bale speak macam dulu. So kita tengok nombor 1 pula, siapa dia? Nombor 1 adalah Zlatan Ibrahimovic daripada pasukan AC Milan. Zlatan Ibrahimovic aku boleh kata ada career yang sangat-sangat wonderful. Kalau tengokkan certain player tu, career mereka ni indah disebabkan mereka ni berpindah ke satu kelab besar. Tapi lain pula dengan Zlatan ni, career kelab tu pula indah sebab Zlatan pergi kelab tu. Sebab setiap kelab yang Zlatan pergi tu, aku boleh kata mendapat penghormatan daripada Zlatan. Sebab Zlatan ni dia tak pernah gagal untuk mencuri perhatian dan juga mencuri hati penyokong-penyokong dekat setiap kelab yang dia pergi. Walaupun dia pernah main dekat 3 gergasi Italia yang berbeza macam Juventus, Inter Milan dan juga pasukan AC Milan. Dia pernah juga main dekat pasukan Manchester United, pernah main dekat pasukan Paris Saint-Germain. Dan Zlatan juga telah memperkenalkan Sweden dekat mata dunia. Walaupun sebelum ni Sweden ada legend-legend macam Ljungberg, macam Henrik Larsson, tapi aku rasa import Zlatan yang dia letakkan dekat Sweden ni sangat-sangat besar. Peak performance Zlatan aku rasa adalah dekat PSG lah, di mana dia telah rekodkan sebanyak 156 gol daripada 180 penampilan. Waktu tu rekod tu cukup untuk jadi all time top scorer untuk pasukan Paris Saint-Germain sebelum dipintas oleh Cavani dan juga Mbappe lah ni. Sepanjang karier dia telah berjaya menjadikan 496 gol daripada 827 penampilan. Dan aku still ingat lagi waktu dia main dekat MU, waktu dia mengalami kecederaan ankle yang teruk. Waktu tu ramai ingat, waktu tu semua aspek yang Zlatan ni dah end dah karier dia. Dan lagi-lagi dia berpindah ke MLS pula dekat La Galaxy. Ramai yang expect dia ni pindah ke La Galaxy lepas tu bersara lah. Tapi dok mat, dekat La Galaxy dia menunjukkan performa yang cukup baik, menjadikan 53 gol daripada hanya 58 game dekat situ. So bila dia sedang balik, wish, MLS ni macam senang sangat untuk aku ni. Dia balik ke Europe balik, dia main dekat AC Milan. Bila dia main dekat AC Milan tu lah, import yang dia bawa tu cukup besar dekat pasukan AC Milan, memimpin pemain-pemain muda waktu tu untuk menjadi juara Serie A kali pertama sejak kali terakhir dia menjadi juara pada musim 2010-2011. So dapat nampak tak betapa besarnya import yang Zlatan bawa dekat pasukan AC Milan. Namun musim ni Zlatan boleh kata bergelut lah sebab member pun dah tua dah mat. Ramai kata Zlatan muda lagi, member dah tua dah, 40 lebih dah. Musim ni bergelut dengan kecederaan tau. Dia just main 4 game je dan juga berjaya skor 1 gol juga. Dan Zlatan musim ni dia tak boleh nak tahan sedih dia sebab dia ni terpaksa umumkan persaraan dia. Dan aku boleh kata what a career untuk Zlatan lah. Walaupun dia ni tak main dekat Piala Dunia. Mainlah last dia main tak silap aku 2006 dulu kot. Dekat UCL pun tak pernah menang. Tapi aku rasa Zlatan adalah antara pemain yang tak perlukan pencapaian macam tu pun untuk hang kata dia ni pemain bagus. Hang just tengok cara dia main je, hang boleh tahu dia ni adalah world class player. Dan dekat Sweden pun dia adalah all time top scorer untuk pasukan Sweden dengan berjaya menjadikan 62 gol daripada 122 penampilan. So itulah antara 5 pemain bola sepak terbaik yang telah pun bersara pada tahun ni. Honorable mention juga dekat pemain yang tak di-mention macam Bojan Kirkic, Fernando Llorente, Sime Versajiko, Lucas Leiva dan juga terbaru iaitu Joao Quinn. So itulah video kali ini. Kita sedang menuju ke 100,000 subscriber. Dan jangan lupa subscribe dekat bawah. Dan kita ada juga satu lagi channel iaitu Pala Bola News. Hampa boleh subscribe, link dekat description kat bawah. So itulah video kali ini. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.